Aduh, ya Allah. Uh, Minta maaf, sambung balik. Terputus tadi. Okey. Ni, yang ni boleh dengar? Dia langsung putus tadi. Okey. Enggak, sayang tak ada orang dengar. So, boleh dengar yang ni? Kali ni boleh dengar? Kita bagi ada beberapa orang sikit masuk, baru kita sambung balik, insyaAllah. Boleh dengar? Siapa yang dapat tengok ni? Boleh? Okey, boleh dengar. Kita sambung. Okey, kita sambung. Okey, so kita sebut tadi bahawa kalau kita nak bagi makna kepada suatu perkataan bahasa Arab yang keluar daripada makna asal dia, maka kita kena pastikan bahawa makna tu diguna pakai pada zaman Nabi SAW. Ya, diguna pakai pada zaman Nabi SAW. Dan kalau ia diguna pakai pada zaman Nabi SAW, maka barulah kita boleh guna. Seperti mana kita bagi contoh tadi, yad tangan pada zaman Nabi SAW juga difahami makna yad dengan makna al-quwah, maka kita boleh pakai makna al-quwah. Adapun istawa dengan makna istaula, maka pada zaman Nabi SAW tidak difahami makna istawa dengan makna istaula. Maka makna istaula ni datang selepas zaman Nabi SAW. Maka kita tak boleh nak guna pakai makna yang datang selepas Nabi SAW untuk kita kata bahawa orang Arab pada zaman Nabi dia faham seperti itu. Tak boleh. Okey. Okey, dan begitu juga pada perkataan inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya genggaman Allah Subhanahu Wa Taala itu syadid, sangat hebat. So asalnya kita pakai makna literal, iaitu Allah Taala menggenggam, dan itu kita kena beriman dengan dia. Sebab apa kita kena beriman dengan dia? Sebab Allah Taala sendiri cerita. Bukan saya yang reka, bukan mana-mana ulama yang reka, bukan Nabi sendiri reka, tapi Allah Taala sendiri sebut pada kita bahawa Allah Ta'ala ada genggaman. Cara macam mana? Jangan tanya, sebab tak ada orang pernah tengok. Tak ada orang pernah tengok. So, kita tak payah tanya. Kita tak payah tanya. Kalau kita tanya pun, kita akan jadi sampai ke tahap kita akan fikir macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Dan pada masa tu kita berta'awuzlah dengan beristiazah, minta a'udzubillah minasyaitanirrajim, dan ludahlah ke kiri kita. Okey, kita tak boleh nak bayangkan Allah Ta'ala macam mana. Dan itu anugerah yang Allah Ta'ala akan bagi. Allah Ta'ala akan perlihatkan diri dia, tapi hanya kepada penghuni-penghuni syurga. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka ahli syurga pada waktu tu semuanya ceria belaka. Sebab apa? Dapat tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Kamu akan dapat tengok Tuhan kamu, kata Nabi SAW, seperti mana kamu tengok bulan mengambang pada waktu dia mengambang penuh. Okey. Inna batsha rabbika lasyadid. Allah Ta'ala kata genggaman, dan pada masa yang sama batsh juga membawa maksud al-qahr dan membawa maksud al-zulm. Kezaliman yang orang buat pun nama dia batsh juga. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata qahar, kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sangat hebat, syadid, sangat hebat. Maksudnya kalau Allah Ta'ala nak hukum mana-mana orang, kamu raja ke, kamu raja kepada raja ke, kamu presiden ke, Allah Ta'ala kata kehebatan Allah Ta'ala lebih hebat daripada itu. Kalau Allah Ta'ala nak tekan kamu, Allah Ta'ala boleh tekan bila-bila masa je. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dan Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala lagi hebat daripada itu. Setakat nak tekan kamu, nak hancurkan kamu, senang je. Sebab Allah Ta'ala ada kuasa yang lebih hebat. Yubdi'u wa yu'id. Allah Ta'ala yang memulakan kejadian kamu. Kamu ni tak ada dulu, Allah Ta'ala cipta kamu. Kemudian wa yu'id. Okey, dan kamu bila kamu mati nanti, Allah Ta'ala bangkitkan kamu semula. Itu lagi hebat daripada takat nak hancurkan kamu ni perkara biasa je. Senang je. Sebab kita kata nak lahirkan manusia, senang tak? Susah nak lahirkan manusia, nak jadikan dia besar. Tapi nak bunuh orang senang. Nak bunuh orang senang je. Pergi tikam ke, tembak ke, jadi. Tapi nak lahirkan manusia tu susah. Nak dapat anak pun ada orang yang berusaha bertahun-tahun pun tak dapat anak lagi. Ada orang yang bila nak bersalin pun, tengok, bayangkan kalau siapa pernah teman isteri-isteri dan ibu-ibu, kalau dia bersalin macam mana susahnya. Dan kemudian bayi bila dah lahir nak jaga sampai besar, susah kita nak bela, nak jaga orang ni sampai besar. Tapi bila nak hilangkan nyawa orang, senang je. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata nak hancurkan kamu mudah je. Sebab Allah Ta'ala ada kuasa yang lebih hebat. Allah Ta'ala yang ciptakan kamu, dan lepas kamu mati, Allah Ta'ala bangkitkan kamu semula. Allah Ta'ala bangkitkan kamu semula untuk berhadapan dengan Allah Ta'ala di hari kiamat nanti.
Innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Tengok Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tengah cerita kemurkaan Allah Taala kepada manusia yang halang daripada orang beriman kepada Allah Taala. Dia larang orang beriman daripada Allah Subhanahu wa taala, dilarang orang daripada meningkatkan keimanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala kata, aku akan azab orang ni. Aku akan tunjukkan keperkasaan aku pada dia. Tapi kemudian Allah Taala kata, wa huwal ghafurul wadud. Tapi Tuhan kamu ni Maha Pengampun, kata Allah Taala. Allah Ta'ala tetap bagi pengharapan pada kita. Nak bagi tahu, kamu ni dosa banyak macam mana pun, kamu jangan bimbang lah. Kalau kamu kembali pada Allah Ta'ala, bertaubat, beristighfar pada Allah Ta'ala, wahuwal ghafur. Dan ketika mana Allah Ta'ala itu ghafur, Allah Ta'ala ada al-wadud, sayang pada kamu. Orang yang datang tadah tangan minta ampun pada Allah Ta'ala, tak kira lah dosa banyak mana sekalipun, Allah Ta'ala tetap terima dengan al-ghafur. Allah ready nak bagi taubat pada kamu, nak bagi keampunan pada kamu. Dan Allah Ta'ala bagi dengan al-wadud, dengan kasih sayang. Ada manusia ni, bila kita datang, kita buat salah dengan dia, kita minta maaf dengan dia, dia kata, okey aku maafkan. Tapi dalam hati dia, dia masih simpan dendam dalam diri dia. Tapi Allah Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala maafkan, dalam keadaan Allah Ta'ala bersifat al-wadud. Allah Ta'ala sangat sayang kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok, ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan cerita ni, keseluruhan dia daripada atas sampai bawah ni, cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala nak azab orang. Orang yang buat dosa besar ni Allah Ta'ala nak azab dia. Tapi pada masa yang sama Allah Ta'ala selitkan juga, wa huwal ghafurul wadud. Allah Ta'ala Maha Pengampun, dan Allah Ta'ala sayang pada orang yang pergi minta ampun pada Allah Ta'ala. Dzul Arshil Majid. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala, sebab bagi ada orang yang kata apa ni contradiction ni, sebab Allah Ta'ala tengah cerita pasal kemurkaan, tiba-tiba Allah Ta'ala cerita tentang apa keampunan, tentang kasih sayang. Lalu mana satu Allah Ta'ala sebenarnya ni? Lalu Allah Ta'ala kata, Allah adalah Dzul Arshil Majid. Allah Ta'ala adalah pemilik arash, dan arash ni besar dia, nak kata besar dia macam mana, kita pernah cerita dulu, besar arash ni, kursi yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kursi ni, arash ni adalah singgasana. Dekat atas arash Allah Subhanahu wa ta'ala ada kursi. Maka Nabi SAW bagi tahu, mal kursiyu fil arshi illa kahalqatin ulqiyat fi ardin falah. Kursi tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Besar kursi Allah Subhanahu wa ta'ala tu meliputi langit dan bumi. Dan Nabi SAW bagi tahu, besar kursi tu kalau nak banding dengan arash Allah Subhanahu wa ta'ala, kahalqatin, bagaikan satu kita nak kata macam mana halqatin ni, besi bulat, benda-benda bulat kecil besi tu yang macam kitchen kita campak pada padang pasir. So kita boleh nampak tak dia punya beza besar dia. Kitchen yang besar halqatin tu kita campak pada dekat padang pasir. So nampak dia punya perbezaan dia. So Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu, dan kursi dan arash yang besar tu, Allah Ta'ala kata Dzul Arshil Majid, dia adalah pemilik kepada arash dan kursi tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata Al-Majid, yang ada Al-Majd, yang ada keagungan, kehebatan, yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala. So, dan Allah Ta'ala nak bagi tahu, sebab bila orang mempersoalkan Allah Ta'ala ni murka ke, Allah Ta'ala ni pengampun kepada orang yang buat dosa ni, macam mana sebenarnya keadaan dia? Allah Ta'ala marah ke? Allah Ta'ala nak hukum dia ke? Allah Ta'ala nak terima taubat dia ke? Allah Ta'ala nak sayang pada dia? Allah Ta'ala kata fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala boleh buat apa je Allah Ta'ala nak. Maksudnya Allah Ta'ala ada benda yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Allah Ta'ala kata kalau kamu buat dosa, istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu beriman, tunjukkan dengan amal soleh. Kalau kamu terfitnah, maka rujuk kepada Nabi SAW. Macam mana Nabi SAW ajar kepada kita bagaimana cara untuk berhadapan dengan fitnah. Ada pun Allah Ta'ala nak marah kamu ke, nak hukum kamu ke, Allah Ta'ala nak sayang kamu, masukkan kamu dalam syurga ke, itu urusan Allah Ta'ala. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala buat apa sahaja yang Allah Ta'ala nak buat. Apa sahaja yang Allah Ta'ala nak buat, Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala fa'alun, buat lima yurid, apa yang Allah Ta'ala nak. So kita tak boleh nak masuk campur. Kita hanya laksanakan apa yang dituntut pada diri kita. Kita hanya laksanakan apa yang dituntut pada diri kita. Ada pun kita ni masuk syurga ke, masuk neraka ke, maka itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak payah masuk campur.
jiran kita masuk syurga ke, jiran kita masuk neraka ke. Kita hanya tuntut kalau kita nampak dia buat salah, kita tegur. Kalau ada kebaikan-kebaikan, kita ajak dia ke arah kebaikan. Ada pun belakang cerita dia masuk syurga atau neraka, itu bukan urusan kita. Allah Ta'ala nak terima tak nak terima taubat dia, itu bukan urusan kita. Kita duk tengok hari ni dia insaf, esok dia buat maksiat balik, lepas tu dia insaf, dia buat, kita pun kata kamu main-main dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak terima taubat kamu. So siapa kita nak menentukan benda tu? Sedangkan Allah Ta'ala kata fa'alul lima yurid, ikut suka Allah Ta'ala nak buat macam mana. Hal ataka hadithul junud, antara makna fa'alul lima yurid ialah Allah Ta'ala boleh melakukan apa sahaja, tak kira status kamu. Kamu hebat macam mana pun kamu rasa dekat dunia ni, kamu rasa kamu ni paling kaya kat dunia, paling berpengaruh kat dunia, boleh buat apa saja dekat dunia, tapi Allah Ta'ala bagi tahu Allah lagi boleh buat apa sahaja yang Allah Ta'ala nak. So Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada orang-orang yang kata bahawa dia ni hebat, Allah Ta'ala kata hal ataka hadithul junud, tak tengokkah kamu kepada al-junud, bagaimana orang-orang yang memiliki kuasa yang besar, seperti Fir'aun wa Thamud, seperti Fir'aun dan Thamud. Fir'aun ni kita tak payah cerita pasal Fir'aun, dia memiliki Mesir dengan segala kekuatan tentera yang ada dekat Mesir, dengan segala pengaruh dia, dengan kekayaan yang ada pada dia. Thamud, berapa ramai orang yang dekat Thamud, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Ada berapa banyak kabilah, 9 kabilah, 9 kaum ada dalam Thamud. Tapi tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka ni adalah junud, tentera. Mereka ni bila berdepan dengan Nabi Musa, tunjukkan kehebatan. Kaum Thamud tunjukkan kehebatan apabila berdepan dengan Nabi Saleh. Maka kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala kata, tidakkah kamu tengok apa yang Allah Taala buat pada mereka? Allah Taala binasakan mereka dengan sekelip mata. Fir'aun Allah Ta'ala tenggelamkan dengan air sekelip mata. Tak perlu masa sebulan ke 2 bulan ke, sekelip mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat. Kaum Thamud Allah Ta'ala bagi saihah, jeritan Allah Ta'ala bagi, hancur semua, binasa kaum Thamud. Dan kaum Thamud juga diberi hujan batu daripada langit. So tengok Allah Ta'ala binasakan mereka dengan sekelip mata je. Lalu Allah Ta'ala kata pada kita, dan Allah Ta'ala tujukan pada terutama orang-orang yang menghalang orang lain daripada buat kebaikan. Maka Allah Ta'ala kata hal ataka hadithul junud. Tengoklah, walaupun Fir'aun ni hebat, cipta piramid, ada kekuasaan pada tangan dia, semua orang dengar cakap dia, tapi tengok Allah Ta'ala binasakan dia. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Sayangnya Allah Ta'ala kata orang-orang yang engkar, kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sentiasa dalam keadaan pembohongan. Dia tak nak percaya cerita-cerita macam ni. Bagi dia cerita-cerita ni Allah cerita kaum terdahulu. Kita ni ada cara lain, kita ni situasi yang lain, tak sama macam yang dulu. So Allah Ta'ala kata balil ladzina kafaru fi takdzib. Sayangnya orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia sentiasa tak mengambil pelajaran daripada apa yang telah berlaku pada sejarah-sejarah terdahulu, kaum-kaum terdahulu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, kalaulah mereka tak nak percaya, mereka kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala min waraihim muhit. Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu Allah Taala tahu setiap apa yang mereka buat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keperkasaan, dengan af'al Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala boleh buat apa sahaja yang Allah Taala nak buat pada mereka. So Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang kafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, balil ladzina kafaru fi takdzib. Orang kafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendustakan cerita-cerita ni, bahkan mereka mendustakan Al-Quran, dan bahkan mereka tidak mengambil pengajaran daripada benda-benda yang terjadi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi warning pada mereka, wallahu min waraihim muhit. Ketahuilah bahawa Allah Taala tahu setiap apa yang kamu buat, dan ketahuilah kalau kamu buat benda seperti mana yang Ashabul Ukhdud buat, maka Allah Taala tak teragak-agak untuk azab kamu seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sediakan azab untuk Ashabul Ukhdud, iaitu dahlah masuk dalam api neraka Jahannam. Allah Taala sebut lagi walahum azabul hariq, api yang menyala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kemudiannya kata bal huwa Qur'anum Majid.
Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata benda ini tersimpan di dalam Al-Quran. Okey. Quran dia ada dua makna. Dia ada dua makna, dia bergantung kepada, dia bukan dua makna, dua pecahan. Dia bergantung kepada bahasa Arab. Sebab ada sebahagian orang Arab dia kata Quran ni adalah kata nama khas. Maksud kata nama khas dia adalah Quran. Dia tak boleh datang daripada perbuatan ke, dia tak boleh datang sebab Arab ni kadang-kadang bila kita kata kitabah ni penulisan. Tapi kitabah ni dia boleh pecah lagi kepada katabah, dia menulis, katibun penulis, dia ada kata-kata terbitan. Tapi Al-Quran ni ada sebahagian orang, antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i dia kata bahawa Al-Quran ni adalah kata nama khas. Maksudnya dia tak boleh ada kata terbitan daripada Al-Quran. So bagi orang yang kata bahawa Al-Quran ini adalah kata nama khas, maka maksud ayat dekat sini adalah bal huwa Quranum Majid. Adapun cerita ini tersimpan di dalam Al-Quran yang agung. Al-Quran yang kita baca sekarang ni, Al-Quran yang agung. Ada pun yang kata bahawa Al-Quran ini bukan kata nama khas, maksudnya dia adalah kata nama terbitan. Maka perkataan Al-Quran ini asalnya daripada qara. Qara maksud dia apa? Qara maksud dia himpun, kumpul. Okey, daripada qara ni dah datang perkataan qaryah. Pernah dengar? Ahli qaryah. Ahli qaryah tu, qaryah daripada makna satu penempatan manusia. Sebab bila manusia dihimpunkan dengan pelbagai latar belakang dekat satu kawasan, maka jadilah ia satu qaryah. Daripada asal perkataan qara. Lalu Al-Quran juga dari perkataan qara. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata semua kisah-kisah mereka ini telah dihimpunkan. Bal huwa Quranum Majidun, dan ia adalah kisah-kisah yang hebat. Himpunan kisah-kisah yang hebat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. So walau apa keadaan sekalipun, Quran, sebab ada orang tanya kalau qara mana datang perkataan nun. Dia Arab dia selalu bila dia nak sebut tentang himpunan, dia nak tekankan makna himpunan, maka dia akan guna nun. Contoh lain, apabila kita nak lalukan air, kita nak ambil wuduk ataupun kita nak mandi. Okey, apa makna mandi tu, apa takrifan dia dalam bahasa Arab? Wuduk tu apa takrifan dia dalam bahasa Arab? Ialah sailanul ma. Sala yasilu, mengalir. Lalu kita nak pastikan bahawa air tu betul-betul mengalir, maka orang Arab kata sailan. Dia aliran. Maksudnya tangan kita betul-betul tempat wuduk kita kena air, masa kita mandi wajib seluruh anggota badan kita kena air. Begitu juga macam kasala, malas. Lalu orang Arab nak tunjukkan bahawa seorang tu betul-betul malas, lalu panggil dia kaslan, pemalas. So nun tu datang untuk menunjukkan bahawa fa'lan, untuk menunjukkan bahawa takkid, mubalaghah, dia panggil sirah mubalaghah, nak menunjukkan bahawa benar-benar benda tu hebat, benda tu benar-benar terjadi. Lalu Quran daripada perkataan qara, himpunkan. Lalu Allah Ta'ala kata dia menghimpunkan semua perkara. Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu ada tempat perhimpunan, tempat yang menghimpunkan semua perkara, dan tempat tu adalah satu tempat yang majid, tempat yang agung, tempat yang hebat. Lalu mana tempat tu? Fi lauhim mahfuz. Kata Allah Ta'ala, bagi tempatnya adalah di lauh mahfuz. Lauhin maksud dia satu kawasan ataupun satu lembaran, mahfuz yang dipelihara. Lalu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ada satu lauh, ada satu lembaran yang mana di dalam lembaran inilah tersimpannya segala benda. Dan tersimpan segala benda kerana ada catatan daripada pen yang menulis. Allah Ta'ala kata bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi SAW sebut benda pertama yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta adalah al-qalam, pen, dan Allah Ta'ala suruh pen ni tulis semua benda yang akan terjadi sampai hari kiamat sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi lagi. So dan pen ni tulis kat mana? Dekat lauh mahfuz. Lalu semua perkara tersimpan dalam lauh mahfuz, termasuklah Al-Quranul Karim yang kita baca ni pun tersimpan dalam lauh mahfuz. Termasuklah ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala, sama ada Allah azab seseorang ataupun Allah Ta'ala bagi nikmat pada seseorang, semuanya dah tertulis dalam lauh mahfuz. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada surah Al-Buruj ini, Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita, jadilah kamu orang-orang yang pandai
Yang pertama, walaupun kamu beriman pada Allah Ta'ala, kamu kena tahu Allah Ta'ala tetap datangkan ujian pada kamu. Untuk apa? Wa allau istaqamu, untuk pastikan kamu istiqamah dalam jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu yang kata kami ni berakidah dengan akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ni berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila datang fitnah, adakah kamu masih berakidah dengan akidah Nabi? Adakah kamu masih memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fitnah inilah yang akan menentukan kamu berjaya atau tidak dalam kamu mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa yang sama, Allah Taala nak bagi tahu pada kita, kadang-kadang kita tersalah langkah. Bila kita berdepan dengan fitnah, kita terikut rentak fitnah. Bahkan berapa ramai orang-orang yang saleh pada zaman terdahulu yang terikut rentak fitnah. Okey. Antaranya kita nak sebut ada seorang tabi'in yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dan dia adalah ahli Quran. Siapa nama dia? Saya lupa nama dia. Okey. Berapa ramai orang yang apabila masuk dalam kancah fitnah, lalu dia tak jumpa pintu keluar daripada fitnah. Tapi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Walaupun kamu tersalah jalan, jika kamu bertaubat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan terima taubat kamu. Tapi kalau kamu kekal dengan kesombongan kamu kekal nak ikut jalan yang salah apabila berdepan dengan fitnah, maka Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu belajar daripada kaum terdahulu apabila mereka tak ikut perintah Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala binasakan mereka, bagaimana Allah Ta'ala hancurkan mereka. Dan semua ini, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala dah tentukan dan ianya tersimpan di tempat yang agung dan hebat yang dinamakan sebagai Lauh Mahfuz. Wallahu Ta'ala a'lam. Lalu kita dengar daripada cerita-cerita ni, kita dengar faedah-faedah daripada surah ini, maka kita cuba praktikkan dalam kehidupan kita seharian. Benda yang paling penting dalam surah ini adalah kita akan highlightkan selalu fitnah dan fitnah. Ujian yang Allah Ta'ala bagi yang menyebabkan manusia ni tak tahu mana baik mana buruk. Kita nak sokong mana, kita nak pergi arah mana, apa yang sepatutnya kita buat. Hajjaj bin Yusuf dia bunuh Abdullah bin Zubair, betul, tapi dia bunuh Abdullah bin Zubair masa tu sebab ijtihad. Ada 2 orang khalifah. Ada seorang ni fitnah Ibnu Ash'ath. Dia melancarkan pemberontakan untuk lawan, untuk jatuhkan khalifah. Ada seorang ahli Quran yang bila dia dipanggil depan Hajjaj, lalu dia mengaku kesalahan dia. Anda tak ingat nama dia. Kalau boleh, ada orang boleh tolong rujukkan. Okey. Tapi secara umumnya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak dalam keadaan fitnah, dalam keadaan bila berlakunya fitnah, maka Allah Ta'ala nak kita sentiasa rujuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan rujuk kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kalau kamu berpegang dengan kitab Allah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu takkan sesat selama-lamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tepuk dada kita, tanya iman kita, dan kita tangguhkan dekat situ dulu pada hari ini. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.